Apa khabar semua? Dalam video kali ni kita nak tengok tentang satu kereta yang sekarang ni adalah pemegang rekod kereta production paling laju di dunia. At least itulah yang diorang nak suruh kita percaya. Sebab sebenarnya rekod paling laju yang diorang claim tu iaitu selaju 532 km sejam ni dicabar oleh banyak orang dan akhirnya diorang terpaksa rerun balik rekod ni. Yang jadi masalah tu, video yang kata speed dia sampai 500 km sejam lebih tu diorang publish dalam YouTube channel Top Gear. Dan kita tahulah Top Gear ni adalah nama yang sangat besar dalam industri automotif. Sebab tu ramai orang percaya yang rekod ni betul. Tapi saya tengok first time, video tu pun macam tak percaya sebab hanya harapkan speed yang diorang tempel dekat skrin tu je. Tak nampak betul-betul speedometer kereta tu. Lepas tu tak guna V-Box. Jadi saya pun pelik. Sebab kalau ikutkan nak buat top speed run untuk kereta macam ni, sepatutnya preparation sampai berbulan-bulan tau. Takkan ini je hasil dia kan? Dan lagi satu, korang cuba bayangkan 500 km sejam tu sangatlah laju. Dan rintangan angin dan juga geseran antara tayar dengan jalan tu bagi saya agak tak logik lah kalau kita boleh capai kelajuan macam tu. Jadi apa yang saya buat, saya pun study lah lagi betul ke tidak rekod ni. Lagi satu yang macam fishy sikit adalah diorang ni macam tak kecoh sangat tau pasal rekod ni. Kita ni kalau buat kereta lepas tu dapat pula pecah rekod production car, mesti nak canang satu dunia supaya orang beli kereta kita. Yelah, harga sebiji bukannya murah. Kalau dulu Bugatti Veyron buat rekod tahun 2010, satu dunia tahu dan satu dunia kenal Bugatti Veyron ni. Tapi SSC Tuatara ni macam diorang tak kecoh. Jadi bila benda pelik-pelik macam ni berlaku, mesti ada something yang tak kena. Gali punya gali, rupanya memang ada orang buat analisis yang kata rekod tu tak betul. Diorang tahu exactly dekat mana test run ni dibuat dan diorang ambil kira distance guna Google Earth dan kira berapa masa kereta tu ambil untuk buat run tu. Lepas tu ada pula orang yang buat lagi detail untuk compare RPM dengan gear ratio kereta tu untuk check betul ke boleh dapat kelajuan macam tu. Bila compare balik, yang guna RPM dengan yang guna Google Earth tu dia match tau. Tapi yang visual speed dalam video tu tak match. Jadi nak senang kata, kantoi lah dekat situ. Dan bagi saya benda ni something yang besar tau. Untuk claim kereta kita paling pantas di dunia, bagi saya bukan benda yang main-main. Sebab pencapaian ni dia menunjukkan engineering pada tahap yang tertinggi. Dan dia akan jadi penanda aras untuk kereta hypercar yang lain. Ni saya bukan kata SSC Tuatara ni tak laju. Kejap lagi kita cerita pasal rekod lain yang diorang dah buat. Cuma bayangkan kalau ada orang yang dah order Koenigsegg Agera RS ataupun Bugatti Chiron Sport. Sebab diorang ni pegang rekod dunia sebelum ni. Jadi adakah orang tu akan cancel order tu untuk beli Tuatara ni? Dan kalau diorang dah cancel, lepas tu dapat tahu pula rekod ni tak betul, macam mana pula tu? Sebab orang yang berduit ni dia tak kira dah brand apa, dia just nak the latest and greatest saja. Sebab tu saya sendiri lambat sikit nak cerita pasal SSC Tuatara ni. Sebab geram dengan tim diorang yang tak check betul-betul result tu sebelum publish. Takkanlah tak kira awal-awal berapa saat kereta tu bergerak untuk habiskan track tu. Lepas tu tak ada ke redundant GPS data at least 2-3 device lah untuk sahkan run tu betul atau tidak. So bagi saya agak cuai lah dekat situ dan rasa macam dipermainkan pun ada juga. Cuma yang bagusnya bagi saya adalah owner company ni dia tak mudah melatah. Dia pun mengaku yang dia stres juga bila dapat tahu ada orang dispute result ni. Dan beberapa bulan lepas tu diorang pun buat rerun semula. Kali ni barulah ada panggil orang-orang yang tertentu untuk verify. Orang yang dispute result sebelum ni pun dia panggil juga. Dan untuk run kali ni, kereta SSC Tuatara ni berjaya mencecah 455.3 km sejam. Kali ni bagi saya logik sikit sebab rekod sebelumnya dicatatkan oleh Koenigsegg Agera RS dengan 447 km sejam. Dan biasanya rekod ni dia takkan melompat jauh tiba-tiba tau. Dia mesti naik sikit. Lepas tu company lain pula naikkan lagi sikit. Lepas tu company lain naikkan lagi sikit. Sebab tu first time diorang kata 532 km sejam tu agak melampau lah. Cuma rekod 455.3 km sejam tu sebenarnya masih tak boleh dianggap official record. Sebab kereta ni belum lagi terjual. Maknanya kenderaan yang diorang test tu adalah kenderaan prototype. Dia belum lagi street legal. Sama juga macam Bugatti Chiron Sport yang Bugatti claim boleh capai 490 km
km sejam. Ini pun kereta prototype. Dia kalau nak betul-betul jadi rekod dunia, run tu kena pergi dan balik. Kalau sehala je tak kira. Dan kereta tu pun mesti dah ada dalam market. Kalau prototype je, kira tak aci. Cuma yang Bugatti Chiron tu claim, kita senang sikit nak percaya tau. Sebab memang dia orang ada pengalaman pecahkan rekod sebelum ni menggunakan Bugatti Veyron. Walaupun macam tu, tim yang buat SSC Tuatara ni tetap confident yang dia orang boleh pergi lebih laju lagi. Dan mana tahu, mungkin boleh sebenarnya. Whistle stop flames! Wow! Look at that thing go! Jadi kita just tunggu dan lihat saja. Cuma buat masa ni, rekod official dipegang oleh Koenigsegg Agera iaitu 447 km sejam dan rekod tak official dipegang oleh Bugatti Chiron Sport iaitu 490 km sejam. Agak-agak korang lah kan, diorang ni nak pergi mana lah laju-laju ni kan. Saya kalau bawa sampai 200 tu pun dah menggigil dah lutut ni. Dan dijangkakan bila SSC Tuatara ni dah available untuk dijual nanti, harga dia sekitar 8 juta ringgit di Amerika. Dan mungkin bila masuk Malaysia, harga dia akan jadi lagi tinggi lah. Sebab memang kereta ni dia kereta buatan Amerika. Kalau nak ikutkan, saiz enjin kereta ni adalah 5.9 liter. Dan memang kita rasa 5.9 liter tu besar. Tapi kalau dibandingkan, enjin Bugatti Chiron tu 8 liter. Jadi kira kecil jugalah kapasiti Tuatara ni kalau nak dibandingkan dengan speed yang dia boleh pergi tu. Kata dia orang, tujuan dia orang kurangkan kapasiti ni adalah supaya enjin ni dapat redline yang lebih tinggi iaitu dalam 9000 RPM. Bila dia nak RPM yang tinggi tu maknanya memang dia orang nakkan top speed lah. Konfigurasi enjin pula adalah V8 dan kalau guna minyak yang betul, dia orang claim kereta ni boleh keluarkan kuasa sebanyak 1750 horsepower. Kalau korang nak perbandingan kan, Bus Express tu power dia baru 450 horsepower. Jadi enjin ni boleh keluarkan power output dalam 4 kali ganda daripada sebuah bus. So tak dinafikan lagi lah, kereta ni memang dalam kategori hypercar. Dan company ni pun kalau nak ikutkan memang company yang sangat kecil lah kalau dibandingkan dengan Bugatti contohnya. Jadi apa yang diorang dapat capai setakat ni memang impresif dan harapnya diorang masih ada modal yang cukup banyak untuk bawa kereta ni masuk ke pasaran dunia. Korang rasa kan kalau ada duit banyak, teringin tak nak beli SSC Tuatara ni? Ke ada hypercar lain lagi yang korang berkenan? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.